Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ainul Mazia binti Amir Hamzah dan saya berasal dari Jitra Kedah. Saya merupakan pelajar tahun 1 dan sedang melanjutkan pelajaran di Universiti Malaysia Perlis UNIMAP. Video ini merupakan sebuah tugasan bagi subjek falsafah dan isu semasa yang diajarkan oleh Dr. Muhammad Arsad bin Johannes. Okey, hari ini saya akan bercerita tentang sebuah tasik menakjubkan yang bertempat di Timur Afrika. Adakah anda pernah mendengar tentang Medusa? Raksasa Yunani berambut ular yang mengubah orang menjadi batu dengan hanya sekali pandang. Mungkin dia hanya mitos, tetapi ada kawasan yang sangat bahaya sehingga boleh betul-betul mengubah anda menjadi batu. Ia adalah tasik neutron yang terkenal dengan sifatnya yang berbahaya. Apa yang menjadikan air tasik neutron begitu berbahaya? Makhluk apa yang tinggal di sana dan bolehkah anda bertahan sekiranya anda jatuh ke dalamnya? Inilah yang akan berlaku sekiranya anda terjun ke tasik neutron. Tapi sebelum saya memulakan cerita, ada baiknya kita tengok dulu apa itu tasik neutron. Sama seperti laut mati, tasik Tanzania di Timur Afrika ini tidak mengalir ke lautan atau sungai. Ini membolehkannya menyerap semua hujan gurun yang masin. Namun yang menjadikannya sangat bahaya adalah jaraknya yang dekat dengan gunung berapi aktif Ol Doinyo Lengai. Gunung berapi ini mengeluarkan sejenis lava yang jarang ditemui yang kaya dengan natrium dan kalium karbonat yang disebut sebagai natriokarbonatite atau neutron. Campuran natrium karbonat dan natrium karbonat ini adalah bahan utama yang pernah digunakan dalam mengawet mumia Mesir. Cuma kali ini ia terkandung di dalam tasik. Keseluruhan komposisi kimia sangat berakali dengan tahap pH 10.5 hampir dengan amonia iaitu pH 11.6. Ini membuatkan tasik itu berwarna cerah. Mana-mana burung yang kebetulan menyelam tidak akan terselamat malah mereka bertukar menjadi batu yang keras seperti sekam. Pada tahun 2013, juru gambar hidupan liar Nick Brand adalah salah seorang yang pertama mendokumentasikan fenomena ini. Dia menemui beberapa batu yang berupa burung dan haiwan malang lain pada musim kemarau ketika air telah surut. Dia berteori, oleh kerana tasik itu seperti cermin dan reflektif, burung pasti terbang terus ke dalamnya, seolah-olah itu adalah pintu kaca besar. Tetapi, walaupun begitu banyak hidupan mati di tasik neutron, ada spesies tertentu yang mampu menjalankan kehidupan dengan baik. Ternyata, perairan beracun tasik ini menyediakan tempat perlindungan dari pemangsa, menjadikannya tempat yang sempurna untuk flamingo berkelompok. Jadi, jika flamingo dapat mengatasinya, bolehkah kita? Malangnya ia tidak semudah itu. Flamingo berkembang pesat di tasik masin kerana kulitnya yang keras dan kaki bersisik yang mencegah mereka dari mendapat luka atau kulit terbakar. Mereka dapat minum air tawar dari mata air yang berdekatan di pinggir tasik. Namun, jika mereka terdesak dan perlu minum air masin, mereka akan menapis air masin dengan kelenjar khas di rongga hidung mereka. Di samping itu, perut flamingo yang kuat membolehkan mereka memakan alga beracun yang terdapat di seluruh tasik. Ini menjadikan tasik neutron tempat yang tepat untuk membesarkan dan melindungi anak-anak mereka. Katakanlah kita mahu hidup seperti flamingo dan memutuskan untuk berendam ke dalam tasik itu. Bolehkah? Baiklah, situasi ini bergantung pada tempoh dalam tahun itu sendiri, di mana air dapat mencapai ke tahap 60 darjah Celsius, di mana panasnya menyebabkan luka terbakar hingga mencapai darjah ketiga hanya dalam 5 saat atau kurang. Jelaslah yang kita tidak patut merancang untuk melakukan aktiviti penyelaman yang gah kerana bahagian lantai tasik itu cetek dan penuh dengan struktur tajam dan masin. Anda tidak akan bertukar menjadi batu terus, tetapi jika anda lemas dan tenggelam, seluruh badan anda akan mengeras. Walaupun orang menemui anda beratus-ratus tahun kemudian, rambut dan organ anda mungkin akan masih utuh. Ya, anda akan tetap kelihatan tampan dan cantik walaupun setelah beratus tahun berlalu. Seperti mumifikasi, kealkalian neutron yang sangat tinggi menghentikan proses komposisi. Syukurlah, ini bermakna anda akan selamat dari burung liar atau pemangsa lapar lain yang mencari makanan. Sekiranya anda menyusuri tasik ketika suhu air lebih rendah, rasanya seperti anda menyelam di tak mandi air panas je. Tetapi mata atau luka terbuka akan terasa sakit yang teramat kerana kandungan garam yang tinggi.
Pada tahun 2007, terdapat seekor burung lain terbang terus ke dalam air kimia ini. Sekumpulan videografer hidupan liar mengikutinya lalu ikut terjun ke dalam tasik neutron dan helikopter mereka terhempas. Juru terbang mengalami patah kaki dan penumpang lain mengalami patah tulang pinggul. Namun nasib mereka amat baik kerana salah seorang penumpang berjaya menuju ke pantai dan meminta bantuan daripada beberapa suku kaum orang Masai yang berada di dekatnya. Tanpa melengahkan masa, mereka membina kapal pengangkut dan membawa juruterbang dan penumpang yang cedera itu mendarat. Walaupun kita dapat bertahan di perairan tasik neutron seperti mereka, saya rasa saya akan pilih untuk tetap berada di kolam renang biasa. Akhir sekali, terbuktilah bahawa walaupun sesuatu persekitaran itu sangat bahaya, terdapat juga spesies yang mampu menjadikannya tempat untuk berlindung seperti flamingo yang berlindung dari haiwan pemangsa yang sentiasa mencari peluang untuk menjadikan flamingo dan anak-anaknya sebagai santapan pagi, petang dan malam. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Philosophy Plan. Assalamualaikum. Bye.